Jap. Okey, faham. So, dekat sini semua orang nampak kan? Kita ada satu valuation. Okay, sir. We got apa ni? Ini algebra biasa lah, sir. Campak-campak, buang-buang dapatlah. Tak boleh. This time, korang kena tahu. Dalam exam, dia akan cakap tau, selesaikan dalam bentuk metrik. Something like this, using the metric method. Sir, pakai kaedah lain, sir. Tapi dapat jawapan juga. Tak ada markah. Tak ada markah. So ingat kalau yang ni dia kena pakai metrik punya method. Okey, jadi apa kita kena buat? Kita kena susun dulu supaya X dengan Y itu teratur. Teratur maksudnya, sir, kalau X yang atas ni depan, X yang bawah must be depan as well. Oh, habis tu dulu dah depan, sir. Relax lah dulu. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh mudah dulu. Lepas tu you ada Y kat belakang. Yang bawah ni pun Y kat belakang. Okey sir, dah cantik lah tu. Kalau dah cantik, maka you akan susun dia begini. Okey. First kali, you akan ambil empat nombor ni, letak balik. Ikut sebiji-sebiji. 6, 4, 5, 1. Cuk, sir. By the way, kenapa dia 1, sir? Sebab Y tu dia tak ada apa-apa, so dia 1 lah kan. 6, 4, 5, 1. 6, 4, 5, 1. So itu konsep dia. Oh, okey sir. Dapat dah sir. So itu yang pertama. 6. Kejap. Macam tu sikit boleh? Sekejap. Apa ni? Apa ni? Susunan seduduk tu tak berapa sedap lah. Sekejap. Susunan seletak sepunya tab ni tak berapa menarik lah. Sekejap korang excuse me tak selesa, jadi tak selesa. Yang ni terbawah sangat pula tab ni, tapi boleh kot. Sekarang kalau ni apa-apa, saya adjust balik lah. Okey, apa tadi kita cerita? So, bila kita dah ada yang ini, kita akan masukkan dia dalam nilai dia 6, 4, 5, 1. Okey, so itu nombor dia. Tengok semua nombor tu susun tepat yang sama. Lepas tu Erika, X dengan Y tu kita dah susun kan? X depan, Y belakang kan? So kalau macam gitu, sini akan jadi X, sini akan jadi Y. Yang depan duduk atas. Ulang, yang depan duduk atas. So dia akan jadi macam tu. Lepas tu yang belakang, you akan susun juga negatif 10, negatif 9. By the way, inilah dia cara susun dulu. Tak payah belajar buat lagi. Kita belajar susun dulu. Okey, so inilah cara kita susun kita punya matrices kalau dia bagi dalam bentuk ayat. Okey, Erika, Fik, Hafizah, nampak Hemendran, Imran Khairi. So ini satu clue yang pertama. Okey, tapi tengok pula contoh. Dalam exam tak ada makna dia nak bagi mudah macam ni. Tak adanya dia bagi semudah ini. Dia akan buat dia jadi lain sedikit ataupun jadi susah sikit. Susah macam mana tu, sir? Dia akan buat macam ni. Tiba-tiba katakan dia letak kat sini Y. Dia letak kat situ Y. So, kalau nak ikut kaedah metrik, macam mana kita nak buat, sir? Tak boleh sebab kita dah setuju dah tadi, Fik. Arifah, kita dah setuju dah. Okey, sir. Kita nak susun dia X to the front, Y dekat belakang. X to the front, Y kat belakang. Ni apa hal ada lagi satu Y ni, sir? So, kita kena ubah dulu, Hafizah. How to ubah dia? Everybody fokuskan kepada kotak yang sehijaukan itu. Saya nak tunjuk kotak tu saja. Jadi, what you do is 5X tambah dengan Y tambah dengan 9Y sama dengan kosong. Apa benda yang terjadi ni? What the pula dah kau bulan-bulan puasa ni kan? Apa yang berlaku tu, sir? Apa yang terjadi di sini? Lepas tu apa yang terjadi adalah okey. Negatif 9 ni saya campakkan ke sana. Kan? Bila negatif 9 campak, dia jadi tambah.
Dan dekat sini kita kena tahu, sini tak ada apa-apa, sir. Zero lah dekat situ. Jadi, faham? Jadi, Natasha, kalau kita dah susunkan begitu, so kita akan dapat dekat sini. So, sini akan jadi 5x tambah 10y sama dengan, sorry, 5x tambah 10y sama dengan 0. Itu dulu bentuk yang kita kena setujui ataupun yang kita kena ikut. So, kalau dah faham yang ini, boleh buang dulu yang lain. Imran, you don't look at this anymore. This one also don't look, don't see. Let's ignore dia. Buang semua. So, kenapa kita kena buat macam ni, sir? Metrik, dia kena susun, kena teratur tau. Kalau kita dah setuju dah, okay, X dulu, Y kemudian sama dengan nombor. Ini pun kena sama. X dulu, Y kemudian sama dengan nombor. Format susunan dia memang begini. Okey, sir. Sir, kalau ada 3 semua tu, kau sabar, kau sabar. Yang 3 semua tu, itu kalau kau orang masuk universiti dan sebagainya, kalau ambil matematik pengguna ataupun ambil advanced matematik baru ada. Untuk SPM tak ada. Dia sampai 2 je, so, kita buat yang level SPM dulu. So, dia akan jadi macam mana, sir? Bila kita susun balik, 6, 4, 5, 10. Lepas tu, siapa depan duduk atas? So, siapa yang atas? X lah, sir. Y bawah. Lepas tu, yang hujung tu, -10 dengan sifar. Ngerti enggak? Itu lah cerita dia. Inilah how kita susunkan all of our matrix. Dah. Habis. Saya rasa cukup kot untuk cara susun. Etika penyusunan, saya rasa tak ada apa-apa kot dekat sini kan. Okey. Sebagi terus satu soalan. Soalan tu sebuat dia bagi kebat teruslah sikit. Sebab soalan ni macam mudah. Kalau senang sangat kan korang mengantuk pula. Apa saya nak buat Kejap. Bagi saya fikir jap. Saya pun tak tahu nak ubah apa sebenarnya. Okey. Soalan dia A tambah D tolak F. Okey lah kot dah. Oh, cuk dulu. Wait sir, tak faham. Okey, jap sir. Idea tu tak ada lagi sir. Dia macam ni. So, untuk soalan ini, Erika perasan tak? Dia letak Y tu ke atas. Kalau Y atas, maka Y kena duduk depan. That's the concept. Okay. So, kalau kita nak Y tu duduk depan, of course lah, kita boleh campak-campakkan dia. Kita boleh manipulate dia lah. So, 10 ni boleh pergi ke sana. So, dia akan jadi negatif 10Y. 4 ni boleh pergi ke sana. So, dia akan jadi negatif 4. Tapi sepaham, serabut lah ialah setulis balik. So, nanti bila you dah campak-campak tu, dia akan jadi negatif 10Y tolak 6X sama dengan negatif 4. Boleh tak? Perasan tak saya dah campak-campak dia tu? Alihkan warna sikit lah. Sekarang nampak sama sangat. Yang ni dia jadi tolak ke sana jadi 10. 4 pergi sana jadi negatif juga. So, 1. Yang kedua, you will do the same thing juga. Tapi dekat sini pula. Dekat sini, X ni kenalah bawakan ke sini. Bawakan X ke situ. So, tolak dia akan jadi tambah 9X. So, dia akan jadi 5 tambah 9, 14. Tapi kejap dulu. So, dia akan jadi 1Y tambah 14X sama dengan 0. Betul tak, kawan-kawan? Betul tak, kawan-kawan? Itulah yang berlaku dulu dekat sini. So, tadi kan X yang duduk depan. Betul, Imran. Tapi soalan kita, dia memang demand from us Y dekat atas. Kalau Y dekat atas, so Y kena duduk depan.
Y kena duduk depan. So, inilah susunan dia. Oh, okay, sir. Dah susun dah macam ni, sir. Kalau dah susun macam ini, kita akan dapatlah dia punya value-value tu, Sekejap saya bagikan dekat korang what is the value for our question. So, dia akan jadi over here negatif 10, negatif 6, 1, 14. So, macam tu, Okay, Y dah atas dah. Y atas maksudnya 2 Y tu depan. Okay, Y depan sir. E kita negatif 4 dan ini akan jadi kosong. Okay lah. So, Azfar, what is the question? Question dia simple je. A tambah D tolak F. Now, you compare up and down ni, you akan nampak lah mana A, mana D dan mana F kita. A kita negatif 10. Tambah dengan D. D kita 14. Tolak dengan F. F kita adalah 0. So, negatif 4 Negatif 4 ke 4? 4 4. Okey, so kalau kita kira dalam kalkulator, kita akan dapat, okey sir, jawapan dia adalah 4. 4 jawapan dia. Dah? Itulah cerita dia dekat sini. Ini paling kebat lah Hafizah. Ini kebat untuk menyusun dulu. Dia tak adalah kena buat lagi. Matris ni kita tak masuk lagi tau. Kita baru belajar susun matris berdasarkan ayat. Itu yang kita baru bincang sekarang ni adalah kita menyusun matris itu. Okey Arifah, saya nampak ada jawapan-jawapan yang cantik dekat sini. So ada siapa tu? Hemendran dengan Arifah. Hemendran, Arifah, Fik. Ada 3 orang Tapi korang bagi lepas sebagi ke macam mana Boleh ambil dulu Okey, Hemendran, Arifah dengan Fik. Thank you so much. Saya ambil dulu korang punya point ni. Sekarang kita bincangkan lagi. Siapa? Hemendran kan? Arifah. Fik. Fik ada D, Fik Fik. Fik. Alright. So, tadi pun ada kuis yang simple. Nanti tukar jadi tayar pula. Arifah bila realize Y ke atas tu gugur jantung. Kan? Ya ampun, sir. Sajalah, sir pusingkan sikit supaya you nampak, supaya you lebih alert. Alert ya kawan-kawan ya. Alert benda yang dia minta kadang-kadang tu kita tak sempat susun. Okey, so itu yang pertama cerita dia. Jom kita tengokkan pula cerita nombor 2 nak. Mari kita sambungkan cerita. Apa pula point yang kedua tu Point yang kedua adalah apa yang jadi bila kita campak darab. Okey, cuba jap. Mendran, seakan ya. Baik. Jadi kalau kita ada benda ni kat sini, saya minta izin dengan korang lah. Bagi sebawa dia pergi tempat lain sekejap. Serabut. Tak ada tempat dah nak menulis Okay, so ini adalah kita punya value Apa yang kita akan buat adalah kita susah sebenarnya nak terangkan kalau pakai benda ni. Saya pakai benda lain dulu boleh? Saya pakai benda lain dulu What will happen is you imagine dia jadi A, B, C, D. Ini kita biarkan dia Y, X. Dan ini kita biarkan dia negatif 40. Jadi you dah nampak tak? Benda yang you mesti fokus kat sesungguh-sungguh sekarang adalah kotak warna merah ni. Kotak yang setukar jadi A, B, C, D ni. Sebab bila kita pindahkan darab, basically ni darab ni. You guys pun tahu kan. It's a kurungan with kurungan. It's a darab. Bila darab, bila campak, matrices dia tak jadi bahagi. Dia jadi matrices songsang ataupun orang putih panggil inverse matrices. Bila dia inverse matrices, tengok dia jadi apa Dia akan darab ke sana tau. Dia akan pergi ke sana. Bila dia pergi ke sana, apa yang jadi adalah okey, YX ni maintain. Sini dia akan jadi 1 over AD tolak BC. Lepas tu you punya kotak akan bertukar.
AD tukar tempat. BC tolak-tolak. Baru you boleh darab dengan negatif 40. Ini dia punya step. Ini dia punya step. Nampak tak benda yang warna merah tu? Itu yang akan berlaku. Apa benda, sir? I will show you as detail as possible. Jangan takut, Afizah. Jangan takut. Bila you campak, dia akan jadi 1/AD tolak BC. AD tu darab lah. A darab D tolak dengan BC. Lepas tu, tadi A dengan D. Sekarang ni bunyi dia AD tukar tempat. A turun bawah, D naik atas. Dia tukar tempat. A dengan D tukar tempat. B dengan C, you letak tolak-tolak. A, D tukar tempat. B, C tolak-tolak. Itu lagu dia. Lagu dia macam ni. Apa jadi bila kita buat matric inverse? 1/AD tolak BC kurungan AD tukar tempat BC tolak-tolak. Itu lagu dia. Saya hafal daripada setingkatan 5, saya ingat sampai sekarang. So korang kena, bila nak hafal, korang kena nyanyi. Nyanyi tu dia senang ingat. Nyanyi lagi, sir. Okey. Bila kita inverse matric itu, dia akan jadi 1, 2, 3. 1/AD tolak BC. AD tukar tempat. BC tolak-tolak. Macam tu lagu dia. Nanti janganlah suruh seulang 14 kali pula. Dah jadi kelas tadika pula sekarang. Ni dia dah ada dalam recording dah. Nanti boleh dengar balik. Okey, baik. Jom kita tengokkan kat sini. Konsert tadika, sayang. Tak apa. Tak apa. Saya tak padam. Okey, sir. Contoh sikit, sir. Contoh. Okey, contoh. Ini boleh tak? Saya ambil contoh yang atas ni. Ini adalah nilai AD, ABCD ada kat atas ni kan? Tengok contoh dia. So, what will happen is, dia akan jadi 1/AD. Negatif 10 darab 14. Negatif 140. Tolak dengan BC. Tolak dengan BC, negatif 6 darab 1. So, tolak dengan negatif 6. Sebuat dulu. Yang hijau ni AD. Yang, warna lain lah. Yang hijau tu AD. Yang biru tu BC. Nampak? Ni sebab ni. Ni BC. Sebab warna lah. Sebab color coding supaya you nampak kat mana yang saya buat tu. Okay. So, lepas tu, AD tukar tempat, BC tolak-tolak tu kan. Sekejap Saya rasa sebab warna lah. Sebab warna kat semua. Okay, bagi sebab dulu. Sekarang sebab warna. A dia negatif 10 dekat sini. D dia 14 dekat sini. So, 6 tu negatif-negatif, positif. 1 tu negatif. So, negatif 1. Okay, semua orang tengok Color coding kan dia. Codingkan semuanya. A tu warna oren ni. Okay. Tengok tu oren. Nampak? Oren tu dah tukar tempat di situ dah. D color purple. D dah naik atas. Naik atas dah. Alright. So, cukup kot. Saya tunjuk ni dulu. Okay. Lepas tu, yang YX semua tu maintain lah. YX semua tu maintain saja dekat situ. Ini negatif 4 dengan 0. Tak apa. Tak payah tengok benda-benda lain dulu. Cerita dekat tempat yang you rasa pelik. Ceritakan dekat tempat yang korang rasa pelik. Ada tak? Mana tempat yang korang rasa macam, apa benda tu, sir? Cuba bagi tahu. Tu sudah tu sudah warnakan dah tu. Sudah warnakan semua tu. Korang boleh tanya based on warna. Sir, cuk, sir. Macam mana jadi hijau? Sir akan jawab. Sir, cuk. Kenapa 6 tu tiba-tiba tak ada negatif? Tanya macam tu jangan tanya sir. Sir tak faham. Yang tu susah sikit sir nak tanya. Sir payah nak jawab benda macam tu. Kalau you tanya direct, tadi 1 tu positif. Kenapa tiba-tiba negatif? Macam tu senang. Tempat dalam kurungan merah. Okey. So, kita tengokkan. Letak pen. Letak pensel semua. Tempat dalam kurungan merah. Okey. Tempat dalam kurungan merah. Ni A kat sini betul. A kat sini. So, ni nilai A.
Tapi bila kita campak dia, A dengan D tukar tempat. Perasan tak? A duduk tempat D. So, negatif 10 akan duduk di tempat D. Itu cerita A. Itu cerita A. Okay. Cerita D pula. D yang warna purple ni. Okay, D yang warna purple ni. Tapi bila kita campak, AD, dia change place. So, D akan duduk tempat A. D tu berapa, sir? D 14. So, that's why 14 duduk kat tempat A. Nampak, Ini cerita A dengan D. A dengan D tukar tempat. AD tukar tempat. This. Okay. Kalau kita cerita pula pasal B, B ni negatif 6. Bila dia inverse, B dengan C duduk tempat sama. Tapi dia ada tanda negatif. So, tengok kat sini. So, B ni negatif 6. Okeylah. So, kata dia akan ada tanda negatif. Sebab tu dia jadi positif. Sebab negatif-negatif positif mah. Betul tak? Negatif dengan negatif jadi positif. Oh, okey, sir. Satu ni, sir. Satu ni C. Bila kita invert, C memang maintain tempat dia. Tapi dia akan ada tolak ataupun negatif. So, dia ada tolak satu jadi negatif. Lagu dia, sir. AD tukar tempat. BC tolak-tolak. AD tukar tempat. BC tolak-tolak. Lagu penuh dia, sir. Bila inverse matrix 1 over AD tolak BC kurungan AD tukar tempat, BC tolak-tolak. Tu lagu dia. Nanti pelan-pelan. Mula-mula tu memang, apa tadi, sir? Apa yang tolak? Engkau nyanyi pelan-pelan sikit, sir. Tak apa. So slow. So slow. Tapi nampak, Okay, nampakkan benda-benda ni dulu. Azfar. Okay, terima kasih. Sudah jawab satu soalan. Mari, bagi saya soalan lagi. Mana datang negatif 140 ke? Mana datang tiba-tiba tolak negatif 6? Mana datang tiba-tiba 1 jadi negatif? Oh, yang tu jawab dah. Yang tu jawab dah. Yang mana yang sebelum jawab lagi? Betul. Tak ada, Semua jelas, Semua dapat, Okey. So, itu konsep ataupun cerita dia dekat sini. Baik. Dengan menggunakan nombor yang sama, with you using the same number. Tengok kan ni, semua sudah bagi dah dia punya tempat dan sebagainya itu. Saya nak bagikan nilai kat sini je. AB, AD tolak BC, semua. Okay. Dalam ni adalah tetap kan. Korang tahulah dalam tu dia ada tukar-tukar lah kan. Okay. Dekat sini dia akan jadi 1 over M. Okay, pop quiz. Cepat. Bagikan dekat M tu berapa dulu. Metrik dengan calculus related ke? Rasanya related. Tapi, correct or not? Saya nampak kat situ tau. Ni ada ni. Siapa? Saya ambil pada atas, Arifah, Azfar, Natasha. Itu top 3. Tapi saya tahu ada lagi. Arifah dulu. 5, 6, 7, 8. Oh, hari ni Arifah dah menang dah. Hari ni Arifah dah mendahului semua pencabar. Azfar seadakan untuk number yang kedua. Natasha untuk number yang ketiga. Well done, Nat. Azfar, dua kali, Sesumpah jadi tayar. Ini kena sumpah jadi apa ni? Jadi nanti cakap pelik-pelik susah pula, Erika, Afiza dia negatif, Saya kena bagi 5 minit. Janganlah macam tu, weh. 5 minit. No command. Okay. Fik ke mana? Fik, kau semayang ke, Fik? Fik pergi mana, Fik? Tak dengar suara dah ni. Tunjukkan what is happening over here. So, macam yang kita dah discuss earlier, ini adalah dia punya susunan ABCD. So, ABCD ni kita dah tahu kat sini. So, jadi, bila dia convert ataupun bila dia inverse, dia bertukar semua macam ni kan. Setunjuk dulu all the value, Jadinya, D adalah 4. So, 4 tu kat sini, Okay. A adalah 1. So, 1 tu kat situ, kan. B adalah 2. Cumanya, you don't forget lah, dia jadi negatif 2.
C tu 3. So, dia jadi negatif 3. Basically, these are the value. So, apa MNPQ tu, sir? MU akan jadi negatif 2. MU negatif 2 sebab negatif setengah darab 4. NU akan jadi 1. PU akan jadi 1.5. Dan QU akan jadi negatif 0.5. Okey, kawan-kawan. Apa macam? Apa macam? Siapa nak bagi sedikit komen ataupun feedback? Boleh tanya, kenapa M negatif 2 pula? Kenapa Q negatif setengah pula? Kalau ada siapa ada soalan, tanya direct macam tu. Korang cakap rasa macam sembang dengan abang kakak kau je lah. Tak payah skema-skema pun sembang rasa. Cakap-cakap je. Kenapa M negatif 2? Ya, Rika. Kerana negatif setengah darab 4. Negatif setengah darab 4 jadi negatif 2. Cara tekan dia, cara tekan dia macam ni. Negatif setengah darab 4. Tu negatif 2. Lepas tu semua pun buat macam tu lah. Dia expand. Kita expand kepada semua 4 nombor yang dah ada tu. Oh, dapatlah, sir. Dapat lah. Dapat lah. Lepas tu, just calculate je lah. Okay. M negatif 2 tambah dengan Q negatif 0.5 tolak dengan P 1.5. Nanti dia bagilah value tu berapa. Ini pun calculator je. Negatif 2 tambah negatif 0.5 tolak 1.5. Jawapan dia negatif 4. Jawapan dia negatif 4. Bagus. Saya nampak tadi macam ramai bagi saya negatif 4. Okey, terima kasih. Adalah di sini Kejap tu duit. Kita ada susunan metrik kita A, B, C, D. Lepas tu, sini akan adalah unknown kita. Unknown kita tu selalunya X dengan Y. But it is not wajib. Kadang-kadang lain. Okay, contohnya sini dia jadi 1 dengan 2. So, kalau kita nak dapatkan nilai tu, kita kena campak. Campak apa, sir? Kita kena campak semua matris ni ke sana. Bila campak, dia jadi matris songsang. Matris songsang macam mana, sir? Dia jadi macam ni. 1 over AD tolak BC. Lepas tu, buat satu kotak dekat sini. Kotak ni adalah AD tukar tempat. Nampak tak? AD tukar tempat. BC tolak. So, ini dulu benda yang kena faham. Cara susunan. Cara susunan ni, memang tidak ada tidak. Memang macam ni susunan dia. Saya takut saya salah. Tak payah. Tak ada maknanya. Dalam exam dia bagi susunan ni. Dalam list of formula tu kan. Susunan ni dia bagi. So, kalau macam tak pasti terlupa ke apa, pergi tengok balik je. Okay, so dah dapat benda tu. Cumanya saya nak bagi tahulah macam mana nak guna susunan tu. So, ini dia punya ni 1 over AD tolak BC semua, saya dah tunjuk dah. Okay. Contoh, kita adalah satu value kat sini, iaitu 4, 5, 6, 8. Okay. Apa akan jadi bila 4, 5, 6, 8 tu disongsangkan? You want to see tak? Apa jadi dengan 4, 5, 6, 8, sir? Kalau kita songsangkan dia. Contoh soalan dia tanya, find the inverse metric for the provided below. Kan? Dia bagi satu metrik, dia kata find the inverse matrix of the provided value. So, kita kena inversekan dia. Bila kita inverse, dia akan jadi 1 over AD. AD tu 4 darab 8. Tolak dengan BC. BC tu 5 darab 6. So, itu 1 over AD tolak BC. Tekan calculator lah. You just put on the calculator, then you got lah the whole value. So, dekat sini, you kena tukar. 8 tu D. 4 tu A. B tu akan ada negatif. C tu akan ada negatif. Nampak tak, kawan-kawan? Kalau jelas, bagus. Kalau tak jelas, tolong tanya. Tanya tu kalau boleh, biar betul-betul tepat. So, kenapa 8 duduk situ? Kalau tu senang saya nak jawab.
So, kenapa 5 darab 6? Tanya macam tu. Kalau nak tanya, tanya macam tu. Kalau dah okey, okey lah. Alright. Dapat Dapat Okay. Kalau dapat, let me izinkan sir. Tunjuk what is the value here. Berapa value tu? Calculator lah, biasalah. 1 over 4 times 8 tolak dengan 5 times 6. 0.5. Oh, sir, apabila once I kira all that benda dalam merah tu, tak nak merah lah, warna lain. Once I kira semua benda dalam purple box ni, sir, dia jadi 0.5, sir. Ya, dia akan jadi 0.5. So then you ada this value lagi. Kita pernah buat betul expand. You pernah buat betul expand. So expand benda ni, darab. You kena expand semua. Jadi apa yang akan jadi, sir? Apa yang jadi adalah your punya inverse akan jadi 4, negative 2.5, negative 3, 2. Inilah jawapan dia. Again, if the question are asking what is the inverse value for the provided metric, ni ni jawapan last dia. Boleh. Boleh semua. Tengokkan baik-baik. Tengokkan satu-satu sedah tunjuk tu. Kemungkinan sudah tak boleh ulang dah. Kemungkinan dah habislah. Ini ulangan yang penuh kasih sayang. Terakhir for you. Kalau ada apa-apa, come on tell me. Kalau tak ada, saya nak pergi benda lain dah. Habis dah. Saya nak pergi benda lain pula. 3, 2, 1. Okey. Dengan calculator pula. Dengan kamera sebagai kita punya saksi. You guys dah faham. Kalau tak tanya tu, kira faham lah. Okay, you guys dah faham. And boleh kita move on to the next one. Okay. Hemendran. Sir ajar pula. Tadi Hemendran ada tanya, sir betul. Okay, sir. Then kalau kita dah inverse macam tu, macam mana nak dapat nilai X dia? Jawapan dia, Mendran, macam ni. Okay, tengok Betul tak tadi, bila kita pindah, kan XY ni duduk sorang-sorang kan, Mendran kan? XY duduk sorang-sorang. Lepas tu adalah nombor kita tu berapa tadi? Saya ambil lah 2, 3, 1, 5. Sini katakan 2, 3, 1, 5, 4, 6. Dia jadi macam ni, betul? Kan bila kita campak, bila kita inverse dia dah selesai semua, dia akan jadi macam ni kan? Dia akan jadi macam ni kan? Ini cara nak dapat dia. Nama game dia adalah Bump Back. Bump Back. Bump Back macam ni. Bump Back. Maksudnya, angkat yang belakang. Bump tu angkat. Angkat yang belakang. So, angkat jadi macam mana, sir? Angkat dia akan jadi macam ini. 2, 3, 1, 5. So, when you angkat, 4 dengan 6 akan duduk atas. Bump terus. Bump terus naik macam tu. Okay, sir. So, dia akan jadi macam ni. Ni memang formula dia. Jangan tanya sebelah, kenapa angkat macam tu, sir? Cara ni senang kau orang nak faham. Okay. So, kita angkat macam ni. Lepas dah angkat macam ni, Arifah, buat satu imaginary space untuk dia. Okay. Buat satu. Untuk yang baring buat, untuk yang tegak pun buat. Okay. Nampak tak kita ada satu benda dekat sini? Itulah nilai X. Oh, yang ke atas ni, sir. Itulah dia. Nak tengok Y? Boleh, saya tunjukkan Y. So, Y kita buat imaginary kat bawah. Imaginary dekat tegak. Oh, Y yang bawah. Y tu yang bawah. Macam tu lah kita dapat dia punya value. Okay. So, itu cara dia. Oh, tapi macam mana nak kira dia, sir? Saya kira pelan-pelan satu-satu. Satu-satu. Okay, baik. Sebuat balik. Kita tengok X dulu. X warna biru ya. Okay, kita tengok macam mana kita cari X. Nak cari X, yang atas dululah. Buat imaginary untuk yang baring. Buat imaginary untuk yang tegak. Dia akan jadi macam tu. Tengok dekat sini.
Nampak macam pengepit betul? Nampak macam sepit betul? So, bila sepit, by the rule of physics, bila you sepit, 4 jumpa 2. 4 jumpa 2 jadi 8. 6 jumpa 3. 6 jumpa 3. 6 darab 3, 18. So, 18. 18 tambahlah dengan 8. Sebab ruang tu ada satu je. Oh, 18 tambah 8 se. 26 se. 26 lah. So, X tu 26 lah. X dapat 26. Itu cerita dia. Okay sir. So, tu nilai X. Baik. Tengokkan pula dekat Y. Y pun you will do basically same thing juga. You akan buat benda yang sama juga. Sekejap bagi saya buat dulu. Y you akan ambil yang bawah ni. Lepas tu dengan yang atas ni. So dia akan jadi macam tu. Okay, sepadam dulu lah yang tak berkaitan ni. Kita hilangkan dulu. Tu Y pula. Bawah tu pula. So, untuk yang Y ni, sama juga. Kita kepitkan dia. 26 ni sepadam dulu Okay. So, kita kepitkan dia. 4 akan jumpa 1. 4 lah. 6 akan jumpa 5. 30 lah. So, dia akan jadi 4 tambah 3. 34. So, Yah. You are correct already. So, Y kita adalah 34. Finish, end of story. Itu jawapan dia. How do we get the X dengan Y? Bis. Ada apa-apa nak tanya? Tanya sekarang. Kalau tak, saya bagi soalan terus. Kalau ada apa-apa nak tanya, silakan. Kalau tak ada, saya bagi terus. Jangan risau. Saya takkan minta you buat inverse dah. Nanti buang masa. Terus buat yang ni saja. Sekarang ada yang tunggang terbalik. Okey, tak apa Inverse dah habis tau. Yang 1 over AD tolak BC whatever chicken tu saya takkan ulang. Saya takkan minta korang buat dah. Sebab nanti makan masa. Sekarang ni kita belajar buat benda ni pula. So, ada tak question yang memaksa kita guna cara yang lain daripada matris? Kalau untuk soalan matris, memang dia akan cakap dengan kaedah matris. Kalau soalan tu tak cakap, ada macam-macam cara lah. Gunalah macam mana pun. Nanti se-scam pula. Saya tak scam. Betul. Janji tak scam. Betul tak scam. Okeylah. Bagi kat saya dulu Okey, tengok kat saya ni Right. Cuba trykan dekat saya satu soalan. Okey. Try kat saya satu soalan, okey? Saya bagi benda yang sama je. Saya bagi benda yang sama je. Benda ni je. Apa dia? Is there a question which give a statement in term of metric and ask us to convert to equation? Ada? Ada? Okay, tak apa. Ambil ni dulu. Bagi saya tukarkan a little bit somewhere. Okay. Bagikan dekat saya what is the value of X tolak Y. 1, 2, 3. Let's go. So, mari kita tengok you guys dah okay ke belum untuk konsep yang ini. Saya tunjukkan cerita dia over here. So, you dah understand dah konsep yang kita akan buat kat sini. Nama dia bump back. So, kalau you bump back dia, kita ni dululah saya buat balik. 8, 1, 3, 5. So, kita bump dia. Ini akan jadi 4, 2. Alright. Excuse me. Mari kita pergi bawah sikit. So, dia akan jadi macam ni. Cari satu-satu nak. So, let's go kepada X. Untuk cari X, buat imaginary line over here. Yang baring. Buat imaginary line over here. Yang tegak. Dapat itu nilai X lah tu. Macam kepit betul? Kepit yang dia. 4 jumpa 8. 8, 16, 24, 32. Okay. 2 jumpa 1. So, 2. So, kalau kita tambahkan, kita dapatlah X kita. Ni X kita over here. So, X kita adalah 34. Ada nak tanya tak? 3 second. Come on. 3, 2, 1. Habis. Okay, terima kasih. So, itu 1. Itu untuk X. Kita tengokkan pula yang bawah. Okay, sir. Sama ke, sir? Sama je. Cumanya dia dekat sini lah. Okay, kat situ, sir. Lepas tu tegaknya situ. Kepit tak?
Kepit tak? Kepit kan? Kepit juga. Okey, 4 dengan 3, 4, 8, 12. 2 dengan 5, 10. So, kalau kita tambah, dapatlah Y kita tu. Y kita adalah 22. Now, what is the question? It is simply X tolak Y. X tolak Y, you ambil je lah 34. 34 tolakkan dengan 22 kan? 34 minus 22, you dapat 12. Siapa yang bagi 12 tu, itu bukti dia, korang dah understand dah cara angkat, cara kepit dan gabungkan dia tu. Dah habis settle method dengan menggunakan kaedah metrik. So, kena buat kaedah metrik. Kena susun dulu dalam metrik. So, semua dah cantik ke, so? Dah cantik dah. Siapa depan? B depan sama. R belakang sama. Nombor sama. Cantik. Okey, sir. Boleh buat dah ni, sir. Siapa depan duduk atas. Okey, so kita buat. Dia akan jadi 3, 2, 2, 5. Okey. Lepas tu dia akan jadi BR. Lepas tu dia akan jadi 300 dengan 1000. Dia akan jadi macam ni dulu. Baik. Itu step nombor 1. Sebuka. Setunggu. 3 saat sajalah. Okey. 3, 2, 1. Enggak ada. Boleh dah. Okey, baik. Kalau dah boleh, step yang kedua, sini akan jadi BR. Sini akan jadi 1/M. Sini akan jadi DA negatif B negatif C. Dan sini akan jadi 300 dengan 1000. Okey. Pop quiz sementara. Okey, pop quiz buat sementara. Apakah value kepada M? Okey, let's go. Sambil-sambil. Yang macam kita dah discuss, Fiza, ni adalah A, B, C, D kan. So, bila kita campak, ataupun bila kita inversekan dia, AD tukar tempat. So, D itu adalah 1. A itu adalah 3. B itu 2. Tapi sekarang ni dia jadi negatif 2 lah. C itu pun 2. Dia pun negatif 2 juga. So, apakah MNPQ? Kan dia dah expand kan, dia darab kan. 1/-1 darab semua ni. M jadi negatif 1. N jadi 2. P jadi 2. Dan Q jadi negatif 3. So, ini value dia. So, kalau macam tu, sir. Kalau macam tu, kita ni je lah. Kita tukar je lah. Oh, by the way, saya lupa. Ni M, N, P, Q. Yang tadi itulah saya masukkan balik. So, apa dia punya M? M dia negatif 1. Q dia adalah, Q dia adalah tambah negatif 3. Dan tolak dengan P. P adalah 2. So, itu dia negatif 1 tambah negatif 3 tolak 2. You akan dapat dekat sini negatif 6. Sorry. Terkeluar, tertutup. Alright. So, dapatlah value dia dekat sini. Negatif 6. Habislah cerita, sir. Jom. What are we going to do, sir? So, kita dah tahu dah. Cerita dia adalah bump up. So, kalau nak bump up, negatif 1, 2, 2, negatif 3. So, bump up dia 300 dengan 1000. Perlu ke buat dua-dua, Fiza? Tak perlu. Sebab dia nak yang R tu je. Yang R yang bawah je. Betul. Yang bawah. So, ini akan jadi kita punya bump up tu. Baik, kita masukkan dia. 3 kepit dengan 2 jadi 600. 1000 kepit dengan 3 jadi negatif 3000. So, dia akan dapat berapa? Dia akan jadi negatif 2400. Itulah jawapan kepada R kita. Negatif 2400. Thank you. Dapat dah.